Evening, saya Nur Eliana binti Bakri, 07 DKE 18F 1051. Nama saya Nurdania Atila binti Samsul Kamal. Alamat saya adalah 07 DKE 18F1007. Saya Sherin Wilson dengan nomor matriks 07 DKE 18F1057. Saya Asmira binti Ato, 07 DKE 18F 1082. Pengenalan, sistem penentu dudukan global GPS adalah sistem radionavigasi berasaskan satelit yang dimiliki oleh Kerajaan Amerika Syarikat dan dikendalikan oleh Angkatan Angkasa Amerika Syarikat. Sistem satelit navigasi global GNSS yang memberikan maklumat geolokasi dan masa kepada penerima GPS di mana sahaja di atau dekat bumi di mana terdapat garis penglihatan yang tidak terhalang keempat atau lebih satelit GPS. Halangan seperti gunung dan bangunan menyekat isyarat GPS yang agak lemah. Total Station TS adalah instrumen elektronik atau optik yang digunakan untuk tinjauan dan pembinaan bangunan. Ini adalah theodolite transit elektronik yang disatukan dengan pengukuran jarak elektronik EDM untuk mengukur sudut menegak, mendatar, dan jarak cerun dari instrumen ke titik tertentu. Bagi penyataan masalah, kaedah pengukuran konvensional digunakan bagi menentukan kedudukan titik-titik tertentu di sesuatu kawasan dan mendapatkan keterangan lengkap sekelilingnya. Memerlukan ramai pekerja untuk membantu dan menguruskan peralatan bagi menjalankan sesuatu kerja pengukuran. Kaedah konvensional memerlukan banyak masa dan perlu mengikut langkah-langkah kerja yang betul bagi mendapatkan hasil yang baik. Maklumat-maklumat serapan pula perlu dicatat di dalam bentuk teks atau pelan sebelum analisis dapat dilakukan. Bagi memperbaiki keadaan ini, suatu kaedah pengukuran yang lebih berkesan dan cepat perlu dilakukan. Oleh itu, pengukuran menggunakan GPS dan total station perlu diberi perhatian kerana dapat meningkatkan prestasi kerja dan kemahiran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besarnya perbandingan hasil serapan data alat ukur GPS handheld dan alat ukur total station. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif pertama dalam kajian ini ialah pemolehan data serapan menggunakan total station. Dan yang kedua, pemolehan data serapan menggunakan GPS handheld. Dan yang ketiga, melaksanakan perbandingan data antara data total station, GPS dan data sedia ada. Dan yang keempat, melaksanakan analisis perbandingan data. Oke, seterusnya adalah metodologi kajian. Boleh dilihat dari jadwal 1.0. Yang pertama adalah mengenal pasti kawasan serapan. Kedua, mendapatkan pelan dan data kawalan. 3, lakaran kasar dilakukan. 4, pengukuran menggunakan GPS dimulakan. 5, pengukuran menggunakan total station dilakukan. 6, data diperolehi. 7, pengiraan dan pemprosesan data GPS. 8, pengiraan data total station. 9, data GPS, total station, dan data kawalan dibandingkan. 10, data diproses dan dibincangkan, dan seterusnya kesimpulan dan cadangan dibuat hingga selesai pada 30 hari bulan 10. Pada gambar raja 1.0 adalah aktiviti kajian. Gambar 1 menunjukkan penghasilan piket bagi menentukan stesen kawasan kajian. Kedua, pengukuran untuk menentukan magnetic north. Ketiga, pencerapan data total station di kawasan kajian. Dan keempat, pencerapan data GPS di kawasan kajian. Dapatan data. Jadual dan gambar raja memaparkan hasil dapatan bagi perbandingan luas kawasan antara data kawalan, data total station dan data GPS, seperti yang ditunjukkan pada jadual 1.1, yaitu data pada bangunan bengkel awam 2 dan bangunan bengkel awam 3. Hasil serapan yang diperolehi bagi data GPS di bangunan bengkel awam 2 ialah 1.350 meter persegi dan bangunan bengkel awam 3 ialah 3.260 meter persegi. Berbeza dengan hasil serapan data total station, yaitu pada bangunan bengkel awam 2 ialah 1.423 meter persegi dan bangunan bengkel awam 3 ialah 3.401 meter persegi. Pada gambar raja 1.1 memaparkan graf perbezaan menggunakan graf garis. Perbezaan dapat dilihat dengan sangat ketara dalam paparan tersebut, di mana data kawalan lebih tinggi berbanding data total station dan diikuti oleh data GPS. Ini menunjukkan alat total station mempunyai ketepatan lebih tinggi dari alat GPS handheld.
Jadual 1.2 memaparkan perbezaan peratusan. Data GPS untuk bangunan bengkel awam 2 ialah 90.24% dan bangunan bengkel awam 3 ialah 91.1%. Manakala peratusan data total station untuk bangunan bengkel awam 2 ialah 95.12% dan bangunan bengkel awam 3 ialah 95%. Bagi membuktikan hasil yang lebih ketara, perbezaan dari segi peratusan ialah pada graf bar. Pada gambar rajah 1.2, bagi alat GPS, jumlah peratusan bangunan bengkel awam 2 ialah 2 merendah dari bangunan bengkel awam 3. Bagi alat total station pula, jumlah peratusan bangunan bengkel awam 2 lebih tinggi berbanding bangunan bengkel awam 3. Cadangan dan kesimpulan. Cadangan yang pertama, membuat penelitian dan rancangan terhadap keadaan cuaca dan kawasan terlebih dahulu sebelum melakukan kajian guna GPS. Dan yang kedua, kemahiran memahami dan menggunakan alat total station mesti dipelajari dengan lebih mendalam untuk memudahkan proses pencerapan dan pengumpulan data dilakukan dengan baik. Kesimpulan daripada kajian yang telah dilaksanakan dapat dihurai berdasarkan objektif yang ditentukan pada awal kajian ini. Objektifnya yaitu pemerolehan data menggunakan total station dan GPS telah dilaksanakan dan hasil data cerapan dapat dilihat dari stesen ke stesen serta pengiraan keluasan bagi bangunan tersebut telah didapati.